محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda penonton dan pendengar yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, dalam rancangan Irsyad Hukum pada kali ini, insya-Allah saya akan membicarakan satu tajuk, iaitu mengenai dengan memelihara adab ketika berada dalam majlis-majlis Al-Quran. Al-Quran adalah semulia-mulia kitab yang ada di muka bumi ini. Ia mengandungi kalam Allah Subhanahu wa taala yang wajib dihormati, dimuliakan dan tidak direndah-rendahkan atau didedahkan kepada sebarang unsur penghinaan dan pencemaran. Ini adalah ijma' para ulama. Ketika membaca atau mendengar bacaan Al-Quran, contohnya dalam majlis-majlis Al-Quran, seperti kelas tilawah Al-Quran, majlis tadarus, majlis khatam Al-Quran, atau dalam mana-mana majlis dan acara yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mungkin terdapat sebahagian orang ramai yang terlepas pandang atau kurang peka akan adab-adab tertentu yang perlu dipelihara sebagai antara cara menghormati Al-Quran. Perkara ini disentuh oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dalam kitab berkenaan, beliau menyebutkan beberapa perbuatan yang perlu dielakkan atas dasar menjaga adab dalam menghormati Al-Quran. Perbuatan-perbuatan yang dielakkan itu adalah seperti berikut. Yang pertama, bercakap-cakap mengenai perkara yang tidak perlu. Ini termasuk ketawa, bergurau senda atau berbual-bual tentang perkara yang tidak ada darurat atau keperluan ketika Al-Quran dibacakan. Apatah lagi memperkatakan sesuatu yang haram dan terlarang seperti mengumpat dan sebagainya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 204, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tafsirnya, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah ia, yakni dengan teliti, serta diamlah supaya kamu beroleh rahmat. Ayat ini jelas memerintahkan supaya apabila bacaan Al-Quran diperdengarkan, seseorang itu hendaklah melakukan dua perkara, iaitu diam dan mendengarkannya. Jika seseorang itu melaksanakan dua perkara ini, maka dia akan beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana mentaati perintahnya dan mengambil iktibar atas segala pengajaran serta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua yang wajar dielakkan ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan lagi ialah melakukan perbuatan yang sia-sia, seperti bermain-main dengan tangan dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan situasi masa kini, perbuatan seperti menggunakan telefon bimbit bagi keperluan yang tidak ada kepentingan dan keperluannya ketika Al-Quran dibacakan, seperti untuk mengakses media sosial, melayari internet, bermain game dan sebagainya, juga boleh termasuk dalam kategori melakukan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan seumpama ini jelas bertentangan dengan adab terhadap Al-Quran. Ini tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang yang sedang berta'amul, yakni berinteraksi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berta'amul, yakni berinteraksi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan pemilik kalam itu sendiri,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika kita berhadapan dengan seseorang yang dimuliakan dan dihormati, pastinya kita berusaha untuk memelihara perlakuan di hadapan orang berkenaan atas dasar adab dan hormat. Maka apatah lagi ketika sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ketiga yang perlu kita elakkan lagi ialah melihat sesuatu yang melalaikan, mengganggu atau mengalihkan fikiran. Seseorang yang sedang mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk menahan pandangan daripada melihat sesuatu yang melalaikan, mengganggu atau mengalihkan fikiran. Bahkan hendaklah dia menumpukan sepenuh perhatian dan tadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Al-Quran bukan perkataan atau percakapan biasa. Ia adalah kalam Tuhan semesta alam. Lebih buruk lagi keadaannya dalam hal ini ialah melihat sesuatu yang haram dan tidak diharuskan. Sebagai contoh, lelaki memandang kepada perempuan atau sebaliknya tanpa apa-apa hajat dan keperluan. Perkara ini diharamkan walaupun tanpa syahwat dan walaupun tidak dikhawatiri fitnah. Adapun pandangan yang diiringi dengan syahwat pula, maka ia adalah haram sama sekali, walaupun antara sesama jenis, iaitu lelaki memandang lelaki atau perempuan memandang perempuan. Apatah lagi antara lawan jenis, iaitu lelaki memandang perempuan atau perempuan memandang lelaki. Pandangan dengan syahwat juga haram, walaupun sesama mahram, dan ini tidak terkecuali walaupun memandang sesama adik-beradik atau orang tuanya sendiri. Perkara ini ada disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam At-Tibyan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya supaya sentiasa memelihara pandangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tafsirnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya menahan pandangan mereka, yakni daripada memandang perkara yang diharamkan. Dalam perkara haram, memandang dengan syahwat ini juga pengecualian hanya diberikan untuk pandangan sesama suami isteri sahaja. Walaupun demikian, sekiranya tidak ada apa-apa hajat dan keperluan, adalah lebih baik menahan pandangan sepanjang masa ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, walaupun sesama suami isteri, supaya sama-sama dapat menumpukan sepenuh perhatian dan tadabbur kepada ayat-ayat yang dibacakan. Sebagai tambahan kepada 3 perkara yang saya baru jelaskan tadi, perlu juga diambil perhatian di sini untuk sentiasa berwaspada sepanjang majlis Al-Quran itu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tanpa disedari boleh menghinakan atau merendahkan kemuliaan Al-Quran. Antara kesilapan yang boleh berlaku dalam majlis-majlis Al-Quran ialah mengunjurkan kaki ke arah mushaf. Ini boleh berlaku tanpa disedari, umpamanya oleh orang yang merasa kebas akibat duduk yang lama, sedangkan di hadapannya terdapat mushaf Al-Quran. Kesilapan seperti ini dinilai sebagai haram oleh sebahagian ulama mazhab Asy-Syafi'i. Dalam kitab Tuhfah Al-Habib ada disebutkan, wa yahrumu maddur rijli ila jihatil mushaf. Artinya, dan diharamkan mengunjurkan kaki ke arah mushaf. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, mengunjurkan kaki ke arah mushaf tidaklah sampai ke peringkat haram jika tidak diniatkan perbuatan tersebut untuk menghinakan atau merendahkan kemuliaannya. Walau bagaimanapun, sebagai menjaga adab dan bersungguh-sungguh dalam memelihara kehormatan kitab suci Al-Quran, seeloknya perbuatan sedemikian dielakkan pada setiap masa dan keadaan. Selain itu juga, ada didapati perbuatan segelintir orang yang meletakkan Al-Quran di atas lantai
perbuatan ini dilarang dalam Islam, sehingga terdapat sebahagian ulama yang menilainya sebagai haram, seperti mana yang disebutkan dalam kitab Tuhfah Al-Habib, wa yahrumu wad'ul mushaf 'ala al-ardi bal la budda min raf'ihi 'urfan walau qalilan. Artinya, dan diharamkan meletakkan mushaf di atas lantai, bahkan hendaklah meletakkannya di tempat yang tinggi menurut uruf, walaupun yakni tingginya hanya sedikit. Adapun Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah pula berpendapat dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah bahawa meletakkan Al-Quran di atas lantai hukumnya lebih cenderung ke arah makruh jika terpaksa meletakkannya di atas lantai kerana suatu darurat. Maka hendaklah meletakkan Al-Quran itu pada suatu lapik atau alas yang bersih sebagai menjaga adab. Sekiranya tidak ada apa-apa darurat yang memaksa untuk diletakkan Al-Quran itu di atas lantai, maka perbuatan tersebut semestinya lah dielakkan. Alhamdulillah, ya auda penonton dan pendengar yang saya hormati sekalian, demikian tadi penjelasan beberapa perbuatan yang dinilai tidak menghormati Al-Quran ketika membaca atau mendengarnya dalam majlis-majlis Al-Quran. Oleh itu, kita sebagai umat Islam adalah wajib hukumnya memelihara kesucian dan kehormatan Al-Quran kerana ia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi jaminan kebajikan dan syafaat kepada siapa yang memelihara dan membacanya. Untuk itu saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم